Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan bincang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah sahabat pada kali ini sangat menarik, yang mana disebabkan perbuatan beliaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air mata Nabi. Disebabkan perbuatan beliaulah Nabi sedih. Disebabkan perbuatan beliaulah Nabi sangat derita pada ketika itu. Kenapa? Nanti insya-Allah kita akan kongsikan. Maka yang kita akan belajar pada kali ini, watak yang kita akan bincang pada kali ini, yang kita akan belajar macam mana kehidupan para sahabat adalah Sayyidina Wahsy. Yang mana Wahsy ni seorang sahabat Nabi yang berkulit gelap. Sebelum Sayyidina Wahsy memeluk agama Islam, beliau ni seorang hamba, dia berkulit gelap, seorang hamba kepada seorang tuan yang bernama Zubair ibn Mut'im. Zubair ibn Mut'im ini membeli Wahsy, menjadikan Wahsy seorang hamba dan sebagainya. Maka kehidupan Wahsy, ingat, hamba tidak boleh bersuara, hamba tidak ada hak untuk menuntut kepada tuan dia. Hamba hanya perlu akur, taat, setia kepada tuan dia. Tuan dia suruh A, buat A, suruh B, buat B, tanpa minta balasan, tanpa minta upah, gaji dan sebagainya. Itu seorang hamba yang mana hidupnya terikatan kepada tuan dia, tak boleh bebas. Itulah Wahsy. Yang menyebabkan, ringkas cerita, kisah Wahsy ni dia bersangkut paut ataupun ada kaitan dengan kisah Sayyidina Hamzah. Dia ada kisah dalam peperangan Uhud, dia ada kisah kepada Hindum bintu Utbah. Cuma saya cuba ringkaskan sedikitlah, nak bagi gambaran, cuba kita faham. Kalau nak tengok kisah Sayyidina Hamzah, kita dah buat video. Peperangan Uhud pun kita dah buat video. Hindun bintu Utbah pun kita dah buat video dan sebagainya. Boleh pergi tengok insya-Allah. Maka secara ringkasnya, bagaimana kita nak faham jalur cerita kisah riwayat hidup Sayyidina Wahsy ni, kita tengok bagaimana berlaku dulu kepada Sayyidina Hamzah. Yang mana dalam peperangan Badar, Sayyidina Hamzah ni terkenal dengan kepahlawan dia, keberanian dia. Ramai di antara puak-puak Quraisy kafir mati di tangan Sayyidina Hamzah. Bila dalam peperangan Badar yang tidak dirancang oleh puak-puak Islam, tetapi dirancang oleh puak-puak Quraisy, yang mana mereka telah pun bersedia, Islam tak bersedia. Tapi dalam peperangan itu, functionnya sangat hebat, sangat menonjol Sayyidina Hamzah yang banyak membunuh dalam kalangan kafir Quraisy pada ketika itu. Dalam ramai-ramai yang Sayyidina Hamzah bunuh, telah pun tumbangkan, telah pun selesaikan kesemuanya. Dalam ramai-ramai itu adanya seorang lelaki pakcik kepada Zubair ibn Mut'im, yang menyebabkan bila mana Zubair dia dapat tahu pakcik dia telah pun mati di tangan Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, menyebabkan dendam dalam hati Zubair. Arab kalau dia dendam betul-betul, lawan betul-betul, musuh betul-betul, itu Arab. Yang menyebabkan bila mana Zubair berdendam dan dia tahu dia tak mampu untuk melawan Hamzah, dia tahu kemampuan Hamzah macam mana. Dan ketika itu bila mana pembesar Mekah, antaranya Ikrimah, Khalid Al-Walid, Abu Sufyan dan sebagainya, mereka telah pun membuat perancangan untuk serang Nabi, yang digelarkan peperangan Uhud. Ketika itulah Zubair ibn Mut'im memanggil hamba dia yang bernama Wahsy tadi. Wahai Wahsy, datang sini. Wahai Wahsy, kata Zubair, wahai Wahsy, andai kata aku tawarkan kepada kamu kebebasan, andai kata aku tawarkan kamu merdeka, adakah kamu nak? Semestinya Wahsy seorang hamba, dia nakkan kebebasan. Kata Zubair, wahai Wahsy, andai kata kamu berjaya membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib, maka aku akan merdekakan kamu, wahai Wahsy. Andai kata kamu berjaya bunuh Hamzah, maka hari itu jugalah kamu merdeka, hari itu jugalah kamu bebas, wahai Wahsy. Ingat, Wahsy ni seorang hamba yang mana dia tidak ada hak untuk bersuara. Tuan suruh buat A, dia kena buat A, suruh B, kena buat B, tak boleh minta upah, gaji, tak ada semua tu. Sebab apa? Dia adalah hamba, dia adalah milik tuan dia, Zubair ibn Mut'im. Dia tak boleh buat sesuka hati, dan dia tak boleh nak pergi ke mana-mana pun dia suka, tanpa arahan, tanpa surahan, tanpa kebenaran tuan dia. Yang menyebabkan bila mana Wahsy dia nak sangat kemerdekaan. Macam kita lah, kita nak merdeka, kita nak bebas.
Begitulah sifat manusia nakkan kebebasan. Begitulah yang dirasai oleh Wahsy bila mana dia melihat masyarakat Quraisy bebas nak pergi ke mana sahaja. Mesti dia ada perasaan macam tu. Bestnya jadi mereka, bestnya jadi bebas, sedapnya dibebaskan, seronoknya jadi bebas. Ketika itulah Wahsy kata, aku terima tawaran daripada tuan aku. Yang menyebabkan bila mana Wahsy ditawarkan satu tawaran begitu, dia terima. Kata Wahsy, sesungguhnya aku tidak ada kepentingan langsung dalam peperangan Uhud. Awalnya aku tidak teringin pun nak join dalam peperangan Uhud. Tapi bila mana aku ditawarkan oleh tuan aku Zubair satu tawaran yang lumayan untuk menjadi bebas, merdeka, maka aku join dalam peperangan Uhud semata-mata nak bunuh Hamzah sahaja. Maka betul, bila mana Wahsy telah pun membunuh Hamzah, maka dia keluar dari peperangan Uhud. Dia pergi jumpa Zubair. Wahai Zubair, aku telah pun membunuh Hamzah. Aku telah pun melaksanakan apa tugas kamu, yang mana kamu janjikan kemerdekaan ke atas aku. Maka betul. Sebab itulah Wahsy kata dalam peperangan Uhud, bila mana aku join dalam peperangan Uhud, ramai dalam kalangan masyarakat Quraisy dapat tahu yang mana aku diarahkan, aku diperintahkan untuk membunuh Hamzah. Kebanyakan dalam kalangan Quraisy mereka beri sokongan, beri semangat kepada aku. Sebab apa? Sebab mereka tahu yang mereka tak mampu untuk membunuh Hamzah. Mereka tahu mereka tak mampu untuk berhadapan dengan Sayyidina Hamzah. Meskipun Wahsy, dia pun tahu yang dia tak mampu nak lawan Hamzah. Kerana Hamzah sangat dikenali panglima perang yang gagah, panglima perang yang berani. Abu Jahal pun Sayyidina Hamzah pukul macam tu sahaja. Abu Jahal, Sayyidina Hamzah pukul macam tu saja ketika mana Hamzah berkata-kata, Abu Jahal tak berani nak lawan. Taraf Abu Jahal pun tak berani lawan, macam mana taraf Wahsy, macam mana taraf buat-buat Quraisy yang lain. Yang menyebabkan Wahsy, dia tahu yang dia tak mampu, tapi dia ada satu kebolehan. Dia ada satu kemahiran, yang mana dia boleh guna kemahiran dia, yang mana bila mana dia membalik tombak, mesti akan kena kepada sasaran. Itu yang dia akan guna untuk membunuh Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Maka bila mana Wahsy kata, bila mana aku sampai dalam peperangan Uhud, peperangan berlaku, peperangan berlangsung dalam keadaan kucak-kacir, sana berperang, sini berperang, sana membunuh, sini membunuh. Ketika itulah aku melihat Hamzah tengah melawan musuhnya. Ketika itulah aku mengangkat lembing aku fokuskan kepada tubuh badan Sayyidina Hamzah dalam keadaan dia berperang. Ketika mana dia selesai berlawan, aku terus membalik tombak aku, dan tombak aku tu tepat kena kepada badan Sayyidina Hamzah. Kata Wahsy, bila mana lembing itu kena kepada Sayyidina Hamzah, dia berjalan ke arah aku nak berlawan dengan aku, tapi 2-3 langkah maka Sayyidina Hamzah tumbang jatuh, mati syahid Sayyidina Hamzah ketika itu. Yang menyebabkan bila mana Wahsy mendapati Hamzah telah pun mati, dia pun keluar dalam peperangan Uhud. Dia pergi jumpa Zubair ibn Mut'im, menuntut tawaran, menuntut upah yang dijanjikan, iaitu kemerdekaan. Dan inilah nama Wahsy, kan? Inilah penyebab antara cerita yang boleh menyebabkan nama Wahsy ni sangat dikenali daripada 1400 tahun yang lalu sampai ke hari ini. Nama Wahsy sangat banyak kali kita akan dengar, sebab perbuatan dialah menyebabkan Nabi menangis. Sampaikan para sahabat kata, bila mana Nabi melihat jenazah ayah saudaranya Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, keluarnya air mata Nabi. Sebab apa? Sayyidina Hamzah adalah antaranya bapa saudara yang Nabi sangat sayang. Maka bila mana berlaku peperangan Uhud, selesai peperangan Uhud, Wahsy pun telah pun merdeka. Kita fast forward sekejap, ke depan sekejap. Bila mana berlaku satu peperangan ataupun satu penyusunan daripada tentera Islam, saya dah buat kisah ni, itu Fatuhul Mekah, boleh pergi tengok. Bila mana berlakunya Fatuhul Mekah, Islam nak pergi ke kota Mekah, ketika itulah Wahsy dapat tahu yang pasukan Islam dengan sangat ramai berjalan 10,000 pasukan Islam ni menuju ke kota Mekah. Wahsy sangat takut bila mana dengar berita itu. Sebab apa? Sebab dia yakin nama dia mesti tersenarai antara orang yang akan dibunuh oleh pasukan Islam. Sebab apa? Sebab dia telah pun membunuh satu panglima, satu para sahabat yang sangat besar dalam kalangan para sahabat, Sayyidina Hamzah. Menyebabkan Wahsy sangat takut. Dia yakin dia akan dibunuh oleh pasukan Islam. Yang menyebabkan Wahsy keluar daripada kota Mekah ketika itu juga. Dia keluar daripada kota Mekah, dia pergi ke Taif.
Sebab apa? Dia takut untuk berhadapan dengan tentera Islam pada ketika itu. Bila mana sampai dekat Taif, dia duduk dekat Taif berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ketika itulah Wahsy melihat seorang demi seorang dalam kalangan orang Taif memeluk agama Islam, pergi bertemu dengan Muhammad, masuk Islam, pergi ke Mekah, masuk Islam, pergi ke Madinah, masuk Islam. Makin ramai masuk Islam. Ada di antara mereka kata kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, Muhammad tidak akan membunuh kamu andai kata kamu masuk dalam agama Muhammad." Orang bagi nasihat kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, masuklah dalam agama Muhammad. Nescaya Muhammad dan pasukannya, sahabatnya tidak akan membunuh kamu disebabkan kamu telah pun melafaz kalimah syahadah." Yang menyebabkan ketika itulah Wahsy berfikir, sampai bila aku nak berlari, sampai bila aku nak melarikan diri. Dan ketika itulah Wahsy keluar daripada Taif. Dia keluar daripada Taif menuju ke kota Madinah, semata-mata nak mencari Nabi, semata-mata nak bertemu langsung dengan Nabi SAW. Bila mana sampai ke kota Madinah, Wahsy sembunyi. Dia sembunyilah sebab dia tak nak bertemu dengan mana-mana sahabat. Dia takut tak sempat bertemu dengan Nabi, dia telah pun dibunuh oleh para sahabat. Sebab apa? Nama dia wanted. Nama dia antara yang dicari oleh para sahabat. Sebab dia telah pun membunuh seorang lelaki yang ada peranan dengan sangat besar dalam pasukan Islam, Sayyidina Hamzah. Yang menyebabkan bila mana Wahsy masuk ke kota Madinah secara sembunyi, ketika itulah Wahsy dapat tahu yang Nabi berada dekat masjid. Nabi berada dekat masjid Nabi, yang mana ketika itulah Wahsy bersegera pergi ke masjid. Kata Wahsy, bila mana aku sampai ke masjid Nabi, Nabi dalam keadaan solat, maka aku pergi duduk berdekatan dengan Nabi yang sedang solat. Nabi pun bagi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi." Ketika itu Nabi memandang ke arah aku. Aku terus melafazkan kalimah syahadah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Di hadapan Nabi langsung aku melafazkan kalimah syahadah. Ketika itulah Nabi kata kepada aku, "Adakah kamu Wahsy? Adakah kamu Wahsy?" Maka ketika itulah Wahsy kata, "Ya, akulah Wahsy ya Rasulullah. Aku nak masuk agamamu ya Rasulullah." Dan Nabi kata, "Wahai Wahsy." Apa Nabi kata? Nabi kata kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, ceritakan kepada aku macam mana kamu membunuh ayah saudaraku Sayyidina Hamzah. Macam mana detik-detik kamu membunuh Sayyidina Hamzah." Maka Wahsy pun cerita. Dia cerita daripada A sampai Z. Dia cerita betul-betul, tanpa skip satu cerita langsung. Dia sangat jujur dalam menceritakan kepada Nabi SAW. Okay, apa yang diceritakan oleh Wahsy semuanya betul. Macam mana cerita dia? Daripada awal tadi saya dah ceritakan. Daripada awal tadi Wahsy diupah dan sebagainya. Boleh tengok baliklah kalau lupa. Maka bila mana Wahsy menceritakan kepada Nabi apa yang berlaku, macam mana detik pembunuhan Sayyidina Hamzah dan sebagainya, ketika itulah Nabi kata kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, teruk sangat perbuatan kamu kepada ayah saudaraku. Teruk sangat perbuatan kamu kepada ayah saudaraku, wahai Wahsy." "Wahai Wahsy," kata Nabi, "mulai hari ini janganlah tunjuk mukamu di hadapan aku, wahai Wahsy. Aku tak mau melihat wajah kamu. Aku tak mau melihat muka kamu, wahai Wahsy." Nabi kata kepada Wahsy macam tu. Agak-agak apa perasaan Wahsy? Dalam keadaan Wahsy nak pergi bertemu dengan Nabi, mengaku akan kesalahan dia, tiba-tiba Nabi tak sanggup nak melihat wajah Wahsy. Ingat, Nabi bukan berdendam. Nabi tak dendam dengan Wahsy, tapi Nabi seorang manusia yang biasa. Dia ada perasaan. Nabi tak sanggup nak melihat muka Wahsy. Cuba bayangkan, cuba bayangkan macam mana perasaan Nabi SAW, dan cuba bayangkan macam mana perasaan Wahsy ketika itu yang diberitahu oleh Nabi. Nabi tak mau lihat muka Wahsy ketika itu. Antara bukti Nabi tak berdendam dengan Wahsy, Nabi tak pernah menghukum Wahsy, Nabi tak pernah menjatuhkan hukuman, Nabi tak pernah menghalau Wahsy daripada kota Madinah. Sebab apa? Mulai hari itu Wahsy tinggal dekat kota Madinah, berdampingan dengan Nabi SAW. Sebab itulah setiap kali, kata Wahsy, setiap kali kami duduk dengan Nabi, kami dengar Nabi bercerita, kami dengar Nabi mengajar, dengar Nabi sampaikan wahyu dan sebagainya, aku akan duduk di belakang para sahabat. Aku akan sembunyikan wajah aku, kerana aku takut andai kata aku memperlihatkan wajah aku di hadapan Nabi akan mengganggu Rasulullah SAW. Aku takut. Dalam keadaan Wahsy dia nak tebus akan kesalahan dia selama ni, tapi dia tahu bila mana dia masuk Islam, dosa telah pun dihapuskan, tapi dia tak sedap, dia tak selesa. Dia nak juga tebus akan kesalahan dia. Itulah perangai para sahabat Nabi SAW.
sampaikan nekatnya Wahsy ketika itu. Kita boleh tengok dalam satu peperangan bila mana berlakunya kewafatan Nabi SAW, Islam menentang satu pasukan yang menggelarkan dirinya sebagai seorang Nabi palsu. Gelarannya Nabi bagi Musailamatul Kadzab, itu gelaran yang Nabi bagi kepada seorang Nabi palsu. Maka dalam satu peperangan itulah Wahsy bernekat untuk membunuh Musailamatul Kadzab. Sampaikan Nabi mendekati Musailamatul Kadzab, Wahsy memalingkan tombak kepada Musailamatul Kadzab. Sebab apa? Sebab kalaulah sebelum ni, kata Wahsy, kalaulah sebelum ni aku pernah membunuh seorang yang paling mulia, seorang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada hari ini aku telah pun membunuh orang yang paling jahat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling jahat, orang yang digelarkan oleh Nabi Al-Kadzab, iaitu Musailamatul Kadzab. Maka itulah antara nekatnya Sayyidina Wahsy, semata-mata dia nak tebus kesalahan dia kepada Islam, nak tebus kesalahan dia kepada Nabi, dan nak tebus kesalahan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kisah para sahabat Nabi SAW. Sebab itulah para sahabat, mereka mencari keimanan, mereka mencari hidayah, bukan menunggu hidayah tu sampai, bukan tengok TV, tengok Netflix dan sebagainya. Sebab apa? Menunggu hidayah. Bila ni hidayah nak sampai? Tidak. Hidayah kita kena cari, bukan hidayah yang mencari kita. Semoga-moga kita di antara orang yang tergolong dalam golongan orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di antara kisah kita pada kali ini, seorang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Wahsy. Moga-moga apa yang saya kongsikan kepada anda pada kali ini memberi manfaat dan boleh kongsikan kepada orang lain juga. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.